Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak suka kepada sesuatu seperti mana sukanya kepada seseorang nabi yang elok suaranya, di mana dia berlagu membaca Al-Quran, yakni dengan menyaringkan suaranya. Babut tasydid fi man hafizal Quran thumma nasiyahu. Ini bab ancaman terhadap orang yang hafal Quran kemudian melupainya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'ad bin Ubadah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesiapa pun yang membaca Al-Quran kemudian dia melupainya, melainkan dia akan menemui Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan berkusta. Babun unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Ini bab Al-Quran diturunkan mengikut 7 cara. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abdin Al-Qari, katanya saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, saya telah mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surah Al-Furqan tidak sebagaimana yang saya baca. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar saya membacanya. Hampir-hampir aku bertindak cepat terhadapnya, tetapi aku membiarkannya sehingga dia selesai. Setelah itu aku menyentap dia dengan selimutku, atau dalam satu nuskhah menyentap dia dengan selimutnya. Aku pun membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar dia ini membaca surah Al-Furqan tidak seperti mana yang engkau ajar aku membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bersabda kepadanya, Iqra, bacalah. Dia pun membaca. Yani Hisham, dia membaca bacaan yang aku telah mendengar dia baca sebelum itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, hakadha unzilat, demikianlah ayat ini diturunkan. Kemudian beliau berkata kepadaku, engkau baca. Saya pun baca, yakni kata Umar. Maka Nabi SAW bersabda, demikianlah ayat ini diturunkan. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, sesungguhnya Quran ini diturunkan mengikut 7 cara, yakni 7 cara bacaan. Faqra'u ma tayassara minhu, oleh itu bacalah mengikut mana yang termudah daripadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ma'mar, katanya Zuhri berkata, sebenarnya perbezaan bacaan itu dalam perkara yang sama, tidak berbeza dalam hal ataupun dalam bab halal dan haram, itu tidak berbeza. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, katanya Nabi SAW bersabda, wahai Ubay, sesungguhnya telah diajar kepadaku bacaan Al-Quran. Maka dikatakan kepadaku mengikut 1 atau 2 cara. Malaikat yang berada di sampingku berkata, kamu katalah mengikut 2 cara. Saya pun kata mengikut 2 cara. Lalu dikatakan kepadaku mengikut 2 atau 3. Malaikat yang ada bersamaku berkata, kamu katakan mengikut 3. Saya pun kata mengikut 3, sehingga sampai kepada 7 cara. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, laisa minha illa syafin kafin, tidak ada satu pun daripadanya melainkan syafin,
melainkan menjadi penawar dan kafin, mencukupi, memadai, lagi mencukupi ataupun memadai. Jika engkau kata sami'an aliman azizan hakimah, yakni tidak mengapa, malam takhtim, selagi engkau tidak sudahi sesuatu ayat azab dengan rahmat atau ayat rahmat dengan azab. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab bahawa Nabi SAW pernah berada dekat kolam Bani Ghifar. Tiba-tiba beliau didatangi Jibril. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya Allah menyuruh engkau mengajarkan umatmu membaca mengikut satu cara. Nabi SAW bersabda, aku memohon kepada Allah keampunan dan maghfirahnya. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu membaca begitu. Kemudian Jibril datang lagi kali yang kedua. Fadzakara nahwa hadza. Nabi SAW menyebut seumpama itu lagi, sehingga sampai kepada 7 cara bacaan. Kemudian Jibril berkata, sesungguhnya Allah menyuruh engkau mengajar umatmu membaca mengikut 7 cara bacaan. Maka mana-mana cara bacaan yang mereka baca itu adalah betul. Cara mana yang mereka baca, mereka betul dalam bacaannya. Kita ada lagi sambungan bab sebelum ni, iaitu bab kaifa yustahabbu at-tartil fil qiraah ataupun bab istihbab at-tarassul. Bab elok membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Dalam bab tu banyak dah kita sudah baca hadis-hadisnya, dan ini adalah yang terakhir. Riwayat daripada Abi Hurairah yang terakhir, iaitu Rasulullah SAW bersabda. Tadi kita terjemah Allah tidak suka kepada sesuatu. Satu maknanya azina. Satu lagi azina dengan makna Allah tidak mendengar sesuatu. Tidak mendengar sesuatu, mana diberinya perhatian yang khusus kepada bacaan ini, dan tidak diberi perhatian seperti itu kepada yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, azina dengan makna redha. Allah tidak redha kepada sesuatu seperti mana dia redha kepada seseorang Nabi yang membaca, yang elok suaranya, sedap suara dia, dan seterusnya. Jadi ada beberapa makna. Kemudian yang kedua, ma'adina Allahu li syai'in ma'adina. Ma yang pertama tu ma nafi, ma yang kedua tu ma mausul orang panggil. Yani mislama adina ataupun kama adina, seperti mana. Sebab tu kita terjemah begitu tadi, seperti mana dia redha ataupun dia suka, dia berkenan ataupun dia dengar. Itu beberapa makna tadi kan. Li nabiyyin hasanis saut. Siapakah nabi yang dimaksudkan di sini? Nabi yang elok suaranya. Dia baca Al-Quran dengan berlagu. Ada dua pendapat sini. Yang pertama, nabi ini tidak nabi kita mana-mana nabi. Mana-mana nabi lah. Tapi kita kena pakai Quran. Yataghanna bil Quran di sini bukan dengan makna Quran ini, Quran kita. Quran di situ dengan makna al-maqru, apa yang dibaca. Yang ni kalau Nabi Musa dia baca kitab Taurat, kalau Nabi Isa dia baca kitab Injil, dan begitulah yang lain-lain. Quran dengan makna maqru, yang dibaca. Ataupun apa-apa bacaan dia, bacaan
yang Allah SWT bagi kepada dia lah, dengan makna gitu. Kalau kita kata Nabi ni bukan Nabi kita. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh kata juga Nabi di sini walaupun disebutkan dalam bentuk isim nakirah, seperti dia redha kepada seorang Nabi. Seorang Nabi itu kalau nak kira tak jelas lah Nabi mana. Tapi kita boleh pakai juga di sini Nabi itu dengan makna Nabi kita. Sebab apa? Sebab dia ada sifat dia. Sebab nakirah bila dia ada sifat, dia memberi makna khusus, taksis. Ada makna taksis di situ. Ada makna khusus. Apa lagi? Dia sebut yataghanna bil Quran. Kita boleh pakai Quran itu dengan makna Quran kita, bila Nabi kita. Tak perlu kita takwil dah Quran itu dengan makna al-maqru' atau dengan makna al-qira'ah, tak perlu takwil dah. Gitu. Boleh. Maknanya Allah berkenan, Allah suka, Allah redha, Allah dengar dengan sungguh-sungguh. Bila dia dengar sungguh tu, tanda kenal. Lepas tu dia dengar sungguh tu, dengar molek, kita kata tidak sebab lain pun dengar juga. Tapi maknanya dari segi balasan yang dia akan bagi pun tidak sama bila dia kenal tu. Apabila orang baca tu, nak ayatnya kelebihan Quran ni, dibaca dengan baik, pahalanya banyak. Bukan khusus dengan Nabi saja. Nabi lah yang ajar begitu. Kalau tak ada faedah umat dia baca molek, dia ajar buat apa? Molek tu. Dan dia sendiri tu baca molek buat apa? Menunjukkan baca molek tu ada keistimewaannya. Allah SWT kenal, Allah SWT dengar dengan baik. Dengan baik tu maksudnya dia akan memberikan balasan yang setinggi-tingginya kepada orang yang mengaji Quran lagu tu. Waktu nak sini ya. Paling dia kenal. Dengar macam-macam kan orang dengar ni. Dengar orang kecek, dengar orang ngajar, dengar ceramah, dengar lagu, macam-macam dengar. Masing-masing lah. Ni sedap, dengar muzik. Allah kenal. Bagi dia hak sedap, hak molek, hak lebih, hak istimewa apa dia? Quran. Apabila Quran itu dibaca dengan elok, dengan baik, hak tu Allah SWT paling kenal. Boleh jadi kita berasa kurang sedap, kita berasa muzik lebih sedap, kita berasa lagu lebih sedap. Itu perasaan. Itu masalah perasaan kita saja. Yang sedap ialah yang betul-betul berguna kepada kita dunia dan di akhirat. Yang menjadi panduan, menjadi pembimbing kepada kita dunia dan akhirat. Bukan yang menyebabkan jiwa kita semakin resah, semakin gelisah. Bukan. Adapun hak lain-lain tu walaupun sedap pun sebentar aja. Ataupun selapih. Apabila ditinjau dari banyak sudut, banyak lapis lagi, dia banyak hak tak molek lah kesan dia tu. Kesan dia tu benda hak tak molek banyaknya. Tak apalah tu. Yataghanna bil Quran. Supaya sebelum pada ni juga dia, kita terjemah tadi dengan makna berlagu. Sebab bab ni lebih sesuai dengan makna baca dengan molek tu. Bila baca dengan molek, mana baca dengan berlagu lah kita kata. Itu lebih sesuai. Tetapi ada beberapa makna yataghanna yang lain seperti sebelum pada ni sudah disebutkan juga, iaitu dengan makna dia berasa cukup. Seorang Nabi yang elok suara dia berasa cukup. Dia berasa dia kaya, tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain lagi, kepada kitab-kitab lain lagi. Dia pandai dengan hak tu. Dan dia tidak bawa apa-apa. Perjuangan dia bawa tu, kejayaan dia, dia pencapaian dia pun berdasarkan hak tu. Dia berasa cukup dengan hak tu. Maknanya orang yang berasa Quran ini sudah memadai, sudah cukup untuk panduan hidup dia, itulah yang Allah kenal sangat. Bukan sekadar baca saja sedapnya. Mana jiwa tu berasa cukup dengan Quran. Tidak kata duduk tercari-cari hak lain lagi. Tak cukup, tak padai dengan hak ni, nak cari hak lain lagi. Tidak begitu. Mana kalau Nabi dia ajar begitu, umat dia pun dia nak gitulah juga. Dia nak gitulah juga. Bukan makna tak boleh baca benda lain, buat lain. Nak buat rujukan yang muktamad, kata pemutus tak boleh. Surat khabar boleh baca.
Tapi nak kata betul belaka, tak boleh nak pakai saya, tak boleh. Banyak lagi benda-benda yang tak bersih dalam semua yang dibaca, tapi berbeza dengan Quran. Dan hak lain kalau baca pun tidak boleh pahala, dapat maklumat gitu je. Maklumat tu pula maklumat yang tak ada sebelah mana pun. Kalau kita tak tahu, tak apa. Hak ni tak boleh, tak tahu. Itu beza je. Dia berasa tidak perlu kepada orang, bahkan padan dengan Quran itu. Yajharu bihi, dia membacanya dengan nyaring. Baca dengan nyaring. Maknanya nak ayat di sini suara sedap. Kalau kurang sedap sikit pun belajarlah biar jadi sedap tu. Dengan baca mengikut tajwid tu dia akan jadi sedap lah ke mana-mana pun. Tak sedap pun dia akan jadi sedap. Kalau hak sedap dah tu lagilah bertambah sedap. Yang keduanya baca mengikut kaedah dia. Itu makna yang tak kena. Yang ketiga baca derah. Yang keempat baca derah dalam mana? Dalam sembahyang. Tu lebih benar tu. Kalau sini tambah soal lagi, Nabi hak baca 5 kali. Mana cukup bermakna apa yang seseorang Nabi baca. Kalau dia tidak baca dalam sembahyang pun kemah dah dia baca dalam sembahyang, makmum ni pula ikut. Dalam keadaan semuanya hati masing-masing itu dipertautkan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengar baca, belajar sambil dalam sembahyang. Nabi tu pula sedap suara, baca pula dengan berlagu mengikut kaedah dia. Lepas pada tu baca derah, boleh orang alik belakang ni dengar. Terutamanya kepada sahabat-sahabat yang cukup faham bahasa Quran tu, dia dapat ambil sebanyak mungkin lah pengajarannya. Hak mana-mana nak ngapa Quran tu pun mengikut tertib lagu mana, ayatnya, lagu mana, semua segala-galanya dia boleh belajar daripada Nabi SAW melalui sembahyang. Nabi SAW tidak kata mengajar Quran seperti guru Quran kita secara khusus mengajar nak hari duduk cokoh pada masa tertentu, tidak. Dia boleh-boleh gitu. Boleh-boleh gitu. Tidak kata masa khusus. Maklum masa ni pukul 9 sampai pukul 10 misalnya, untuk ni tak ada gitu. Bahkan kebanyakan ajaran dia tu disampaikan melalui sembahyang dia. Quran itu disampaikan melalui sembahyang. Dia nak tahu, tengok sembahyang dia, sembahyang lagu mana, ikut oleh belakang dia tu kan, boleh dengar lagu mana. Dan dengan duduk baca dalam sembahyang semua tu, sahabat-sahabat boleh tahu ayat ni dalam surah ni dulu tak ada, tiba-tiba ada di celah tu. Hak baru mari, hak baru sampai kepada dia, dia mengikut turutan dia. Sahabat tu dengar, ingat belakang. Itu dia. Satu makna yajharu tu gitu. Yang kedua, makna yajharu ni tidak semesti dalam sembahyang. Dia baca Quran tu tak baca hak lain dah. Ketika dia berhujah, ketika dia kecek, ketika dia berkira, ketika dia royak pahala dosa, dia sebut Quran. Dia royak kat orang tu dengan jelas, dengan derah. Bukan kohodak, bukan bisik, tidak. Dengan derah dia royak kepada orang ramai tu. Jadi orang ramai pun boleh tahu selalu gapo dia yang dia baca tu. Itulah orang panggil Quran. Itulah orang panggil Qurannya. Boleh tahu orang kafir sekalipun. Boleh tahu. Dan sampailah risalah Allah, perutusan Allah kepada manusia ni melalui Nabi yang baca derah tu sampailah. Siapa dia Allah, gapo dia akhirat, gapo dia hidup, gapo dia mati, boleh dengar melalui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yajharu bihi. Tetapi para ulama hadis berselisih pendapat tentang yajharu bihi ini. Adakah lafaz hadis yang asal? Lafaz hadis yang asal, mana hak Nabi kata tu yajharu bihi, ataupun hak Nabi katanya yataghanna bil Quran, sekat tu yajharu bihi ini adalah tafsiran daripada perawi nak raya apa makna yataghanna bil Quran itu. Apa makna hak sebelum pada itulah Hasan as-Saud yataghanna bil Quran itu apa makna? Iaitu yajharu bihi. Makna ini adalah kata-kata perawi.
Kalau ini kata-kata perawi, maka orang panggil hadis ini adalah hadis mudraj. Mana hadis yang sebahagian lafaznya zahirnya nampak macam Nabi kata, hak sebenarnya tidak. Nabi SAW kata hak tu adalah huraian perawi terhadap makna hadis, kehendak hadis. Ada juga. Oh, itu orang panggil hadis mudraj. Dan hadis mudraj ini kena telitilah. Kita tak boleh kata hak Nabi tidak kata tu sebagai hak Nabi kata. Ini kerja ulama hadis lah yang menentukan hak ni hak Nabi kata ke tidak. Macam hak ni cukup mengelirukan sebab dia tidak ada buat pemisahan. Macam sekali gitu sebut. Boleh mengelirukan. Tetapi melalui kita belajar hadis ni, kita boleh tahu. Di sini ulama ada bahas. Hak ni dia kata gini, hak ni kata gini. Misalnya, kalau kita tengok mengikut zahir Abu Daud ini, Sunan Abi Daud, nafas yajharu bihi ni nampak macam masuk dalam hadis. Yakni hak Nabi kata juga. Sedangkan walaisa kadzalik, kata dia. Dalam kitab kita ni pun ada 313 bawah. Sedangkan tidak gitu. Sebab li'annahu akhraj al-Bukhari min tariq Ibn Shihab. Sebab Imam Bukhari meriwayatkan melalui tariq Ibn Shihab, qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Maknanya ni juga dari riwayat Bukhari itu lebih kemah lagi. Yaitu dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'dhanillah, bukan ma adzinallah, samalah, cuma ini dalam bentuk fi'il mudhari' tapi ada lam menunjukkan madhi betul lah. Lam ya'dhanillah li nabiyyin ma adzina li nabiyyin an yataghanna bil Quran. Sekat tu. Wa qala sahibul lahu, ada seorang sahabat dia, anak buah dia, yakni anak buah Abu Hurairah, dia kata kepada dia, yuridu yajharu bihi. Dia kata, dia maksudkan yajharu bihi. Ni sahibul lahu ni seorang anak buah dia, kata anak buah ni hak bawah lagi, dia kata dia maksudkan yajharu bihi, yakni Nabi SAW tu baca dengan derah. Qala al-Hafiz, Hafiz Ibn Hajar berkata, dhamir pada lahu tu li Abi Salamah. Seorang anak buahnya berkata kepadanya, anak buahnya tu siapa dia? Anak buah kepada Abu Salamah, yakni anak buah Abu Salamah tu anak murid Abu Hurairah. Hak kata ni dalam Bukhari kata, seorang anak buah dia kata kepada dia, anak buah kepada Abi Salamah, hak bawah lagi, perawi di bawah lagi, kata kepada dia. Seseolahnya dia tanya, adakah dia maksudkan maknanya ya taran Nabi itu baca derah? Gitu. Mana hak ni bukan hak Nabi SAW kata. Wasahib al-madhkur, anak buah Abu Salamah yang dimaksudkan itu namanya ialah Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Bukan hak ni, bukan perawi hak ni. Hak ni kan Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith, anak murid Abu Salamah hak lain. Sebab yang terima hadis ni daripada Abu Salamah ni beberapa orang, bukan Muhammad bin Ibrahim saja. Kalau kita tengok riwayat Muhammad bin Ibrahim seperti dalam Abu Daud ni, nampak macam hak Nabi kata juga ya jaharubi. Sedangkan dalam Bukhari tidak gitu. Hak kata gini ni anak buah kepada Abu Salamah, iaitu Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Hak ni Zubaidi menerangkannya daripada Ibn Shihab dalam hadis ini. Seseolahnya tafsiran ini Ibnu Shihab tidak dengar daripada Abi Salamah, tetapi dia dengar daripada Abdul Hamid. Qultu, dia kata Syekh Khalil Ahmad, dia kata memang sabit ni daripada Abi Salamah melalui tariq riwayat yang lain yang dikemukakan oleh Muslim min tariqil Auza'i daripada Abi Hurairah dengan lafaz begini, ma adzinallahu li syai'in ka adzanihi li nabiyyin yataghanna bil Quran yajharu bihi. Begitu juga sabit inda Muslim melalui riwayat Muhammad bin Ibrahim At-Taimi daripada Abi Salamah. Wa zahiru hadzal kalam, kesimpulannya kalam ini zahirnya ni hak kata yajharu bihi, ini adalah tafsiran daripada Abi Salamah, dan mudraj fil hadis dimasukkan di dalam hadis. Hak sebenarnya ini adalah kata-kata Abu Salamah, yajharu bihi.
bukan kata-kata Nabi SAW. Begitu. Tak apalah, ke mana-mana pun hendaknya Allah SWT kenal sangat, suka sangat, redha sangat kepada orang yang mengaji Quran. Dia mengaji Quran tu mengaji dengan molek lah. Mengaji dengan molek. Ataupun orang yang menggunakan Al-Quran di dalam menyebarkan ajaran Islam. Untuk menyampaikan ajaran Islam, dia gunakan Quran itu. Allah kenal sangat. Mana hak dia berderah suara dia baca Quran gapo, waktu Allah kenal sangat. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran itu ada tarikan dia sendiri, ada daya dia sendiri, ada kekuatan dia sendiri. Dengan sebab itu kita tak boleh tinggal Al-Quran, terutamanya dalam berdakwah. Dalam berdakwah kena pakai Al-Quran, itu utama. Habis di situ cerita tentang bab tentang baca Al-Quran dengan baik. Ini bab ancaman, ancaman yang berat terhadap orang yang menghafal Quran lepas tu terlupa. Tak boleh. Memanglah bagus baca dalam sembahyang apa ni, kita baca Quran sebab kita ingat, memang bagus. Dan Tuhan kenal, Tuhan suka, Tuhan redha kepada orang itu. Tapi kena beringat, orang menghafal Quran jangan jadi terlupa. Sebab kalau terlupa ancamannya berat. Dia mana terlupa tu lagu mana? Dengan cara dia tak baca. Tak baca tu kerana tak ambil berat, bermudah-mudah. Siapa terlupa? Tak boleh. Tapi kalau dia duk baca semacam lepas tu dia terlupa, itu tak apa, sifat manusia. Tak apa, tidak menjadi kesalahan. Hak jadi kesalahan ni kalau tak baca, buat tak cara. Hak lagu tu memang tak boleh lah. Tak apalah, kita tengok. Ini riwayat daripada Sa'ad bin Ubadah. Hadisnya seperti kita baca tadi lah. Makna dia, tidak ada sesiapa pun, seseorang pun yang membaca Al-Quran kemudian dia terlupa. Jadi ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan baca Quran ni maksudnya orang yang ngapal Quran lepas tu terlupa. Ada yang kata dia mengikut zahir dia, iaitu seseorang yang boleh baca Quran, baca ni baca nengok lah, lepas tu dia terlupa, tak tahu dah huruf ke apa ni, baca lagu mana ni. Padahal dulu boleh baca nengok, ni baca tengok pun tak boleh baca. Itu makna yang kedua. Sebab itu dia kata dalam syarah ni, bin nazar indana, mana terlupa walaupun dengan tengok tak boleh nak baca, mengikut kita ulama dalam mazhab Hanafi. Wa bil ghaib inda Syafi'i, mengikut Syafi'i, mana terlupa ni maknanya tak ingat lah, tak ingat. Itu makna bil ghaib, tak ingat. Dulu dia ngapal Quran, lepas tu dia tak ingat. Gitu. Ataupun makna dia kemudian dia tak baca, sama ada dia terlupa ke atau tak terlupa ke, tak cara. Maksud di sini tidak ada sesiapa pun yang selalu baca Quran dulu, lepas pada tu dia tak baca Quran, tak cara lah terlupa ke tak terlupa ke. Tak boleh lah. Itu makna yang ketiga. Dengan sebab itulah dulu orang-orang kita tak berapa berani nak ngapal Quran. Sebab dia pegang hak Syafi'i tu. Syafi'i kata ngapal Quran kalau terlupa lagu ni lah, berat. Tapi orang-orang Hanafi ramai orang dia ngapal Quran. Sebab apa? Dia gengnya sikit. Orang kita takut lah nak ngapal Quran. Sebab apa takut? Dosa ni. Dia termasuk dalam dosa besar juga. Termasuk dalam dosa besar juga. Sebab tu tak berani. Tetapi cara terima yang seperti itu tidak berapa sesuai lah, tidak berapa membawa manfaat kepada orang ramai. Sebab orang jadi jauh daripada Quran. Yang pentingnya kita kata, maknanya orang yang ngapal Quran dengan sengaja dia tak cara siapa terlupa. Terlupa tu berat benar lah. Siapa kalau baca pun dia tak boleh baca. Padahal dulu kalau tak tengok pun dia boleh baca. Ni kerana tak cara tu, tak cara benar tu, mana kalau tengok pun dia tak boleh baca. Hak lagu tu. Siapa peringkat tu, barulah
maknanya berat, barulah dosa besar. Kalau dia tu habis cekak dah baca, lepas tu tak ingat, terlupa. Hak lagu terlupa tu sebelum pada ni kita sudah jumpa dah kan, Nabi ada ketika terlupa. Nabi ada ketika terlupa. Dia dengar sahabat dia baca, mujur dia baca, dia kata aku. Maknanya sahabat-sahabat ingat dah lah baca tu. Jelas dah, bukan maknanya sahabat-sahabat tak ingat, dia pun tak ingat jadi hilang dah. Semua ingat, cuma dia ada terlupa sebagai sifat manusia. Itu sah. Yang keduanya, mana seorang yang baca dah, habis cakap baca dah, tapi dulu kuat dah lah bacanya, lepas pada tu dia sibuk lah nego ko, ataupun sibuk dengan kitab lah, sibuk dengan kitab lain, nak baca, kau tu nak buat kajian, kau tu ni tak ada lah nak baca supaya dulu. Lepas tu dengan sebab tu adalah terlupa sikit sebanyak. Itu dimaafkan, tak apa hak lagu tu. Tidak orang panggil terlupa yang dimaksudkan di sini. Lepas tu dia sebut ajdam pada hari kiamat nanti dalam keadaan berkusta. Apa makna di sini? Mana dalam keadaan rongok, saqtul asnan, rongok kita kata, huda lah, huda. Ataupun dalam keadaan orang yang berkusta, lagu mana? Terputus-putus anggotanya. Itu makna dia. Ataupun mana dia, ada juga ulama yang mengatakan dia tidak mendapati sesuatu yang boleh dia pegang pada hari itu untuk kemukakan alasan dia. Mana tak ada sesuatu alasan, tak ada. Tak ada sesuatu sandaran, tempat berlindung, tak ada. Gitu maksud dia. Ataupun maksud dia di sini, dia menundukkan kepalanya, tak akak-akak kepala di hadapan Allah SWT kerana malu, disebabkan oleh dia terlupa kalam Allah SWT. Dia jadi malu. Itu maksud ajzam itu. Ajzam itu maknanya orang penyakit kusta kan, dia malulah nak jumpa dengan orang, tak usah jumpa dengan orang. Gitu maksudnya. Bukan maknanya kena kusta semua ti. Tidak maksud gitu. Itu beberapa makna lah, beberapa makna yang diberikan oleh ulama. Macam-macam lah pendapat lagi yang lain. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad ada sebut riwayat ni, sanad ni juga lebih panjang lagi. Sa'ad bin Ubadah kata, saya dengar bukan sekali, bukan dua kali. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, ada satu orang lah, Isa bin Fa'id kata, an rajulin adalah riwayat Imam Ahmad, ada di antara Isa bin Fa'id itu rajulin, satu orang. Orang tu ambil daripada Sa'ad bin Ubadah. Orang tu kata, saya dengar bukan sekali, bukan dua kali. Sa'ad bin Ubadah ni kata Rasulullah SAW bersabda, ma min amiri asyaratin, tidak ada seorang pemimpin yang memimpin walaupun 10 orang, melainkan pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan terbelenggu, dan belenggunya itu tidak akan pecah kecuali oleh keadilannya. Kalau dia ada buat adil, akan pecahlah belenggu dia. Kalau tidak, duk terbelenggu gitulah. Dan tidak ada sesiapa pun, ma min rajulin qara'al Qur'an fanasiyahu illa laqiyallah yawma yalqahu wa huwa ajdam. Tidak ada sesiapa pun yang mengaji Quran, lepas tu dia terlupa, yang ni hafal Quran, melainkan dia akan menemui Allah pada hari dia menemuinya dalam keadaan ajdam, dia ni berkusta. Begitu juga dalam Abu Daud ini sudah ada dulu, dalam bab dulu berkenaan dengan Quran ini juga, dalam bab sapu masjid dulu, iaitu hadis Anas. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis itu ada sebut, wa uridat alayya dhunubu ummati, dikemukakan kepadaku dosa-dosa hambaku, umatku, falam ara dhanban a'zama min suratin minal Quran au ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Tidak pernah aku lihat satu pun dosa yang lebih besar lagi daripada satu surah Al-Quran ataupun satu ayat Al-Quran yang diberikan kepada seseorang kemudian dia melupainya. Tak ada dosa lebih besar daripada itu.
Dulu kita sudah jumpa dah. Semua riwayat ini termasuk ni kita baca ni adalah riwayat yang dhaif. Dengan sebab itu tak boleh nak pegang buat sebagai akidah, tak boleh. Untuk targhib dan tarhib dan dalam bab fadail, hadis-hadis dhaif itu bolehlah dipakai. Ni untuk tarhib. Untuk tarhib, menakutkan orang. Bagi peringatan, ancaman kepada orang, jangan main-main. Apabila menghafal Quran, maknanya sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang paling besar, yang paling bernilai, paling berharga dalam kehidupan ini adalah terlalu bodoh orang yang sudah dapat sesuatu yang begitu istimewa ni dia lepas pula. Maka balasannya begitulah esok. Begitulah esok. Sepatutnya kita mensyukuri Allah SWT yang telah beri kita dimampu menghafal Al-Quran ataupun pandai baca Quran, mengaji Quran, walaupun nengok pun kita kena menghargai benda tu. Janganlah sampai kita lupa. Kalau benda lain tak apa, kita belajar bahasa mana-mana pun, lepas pada tu kita tak ingat dah nak baca tulisan dia, tak apa. Padahal bahasa tu ada kelebihan dia juga. Ada kelebihan dia juga. Walaupun begitu tidak seperti Quran. Quran ni tidak gitu. Rugi. Pasal apa jadi gitu mon? Padahalnya kalau dia tak faham makna pun dia baca saja je boleh pahala. Pak kita ni nak pahala dah. Baca saja boleh pahala dah. Kalau gak lain tak boleh. Macam mana ya jadi siapa tinggal gitu mo tu? Walaupun ini mana dalam bab ancaman. Dengan sebab itu ulama-ulama sebutkan sebagai dosa-dosa besar ni kan banyak. Misalnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, dalam kitab tu Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami tulis sampai 400 lebih dosa besar. Dalam Al-Kabair Az-Zahabi 70 lebih. Macam-macam ulama tak serupa. Sebenarnya yang jadi beza tu sebab ada khilaf sat ni lah. Setengah-setengah ulama yang bila banyak sangat tu sebab dia kira ada dalam hadis. Caralah benda tu setara mana, diterimanya, kedudukannya setara mana, betul-betul boleh ditakwil ke tidak boleh ditakwil ke, tak cara tu. Misalnya pakai labuh saja, sudah dikira dosa besar. Padahal ada perincian lagi di situ. Labuh tu dengan maksud gapo? Lebih pada buku lali tu dengan maksud lagu mana? Hak nak jadi ke dosa besar tu. Tapi dia pakai umum gitu. Sebab tu jadi banyak tu. Misalnya hak ni, orang yang ngapal Quran, jadi selalu. Padahalnya sini ada khilaf lagi. Ada ulama yang mengatakan bukan hak ngapal Quran, hak boleh baca, tengok. Tiba-tiba lama dia tinggal awak tak cara, tengok pun tak boleh. Ataupun kalau nak kata ngapal Quran dah mula, bukan setakat nengok, lepas pada tu baca nengok pun tak boleh. Hak lagu tu bukan makna hak terlupa lebih kurang gitu, kerana sebab-sebab kemanusiaan, kelemahan manusia, tak termasuk hak tu. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis ni nampak macam umum sangat. Dengan sebab itu kita kena tengok antara ciri-ciri hadis dhaif, kalau tidak maudhu' pun dia ada benda yang berat, benda yang payah. Benda tu nak dijaga. Misalnya nak ingat 100% daripada awal sampai akhir, tak ada terlupa. Sedangkan di sini tak ada perincian lupa lagu mana. Umum. Seseorang yang kalau terlupa tidak dengan sengaja pun lagu tu juga. Sedangkan dalam agama ni tak ada lah keberatan siapa lagu tu mo. Siapa hak tidak sengaja, tidak pisah, maknanya dosa besar gitu mo. Siapa dihukum berat begitu sekali di akhirat. Itu tidak kena sabar. Itu antara ciri-ciri. Kalau kita perhati hadis dhaif memang ada lagu. Walau bagaimanapun apa yang sebut juga, apa yang bubuh dalam kitab ni. Nak ayatnya untuk tarhib. Dia ada hadis-hadis ni untuk pakai hak ni, boleh pakai hak ni. Hak ni tak boleh. Nak pakai hak untuk hak ni tak boleh. Ada benda-benda memang gitu dalam hidup ni. Untuk nak buat benda besar setara ni tak padan hak ni. Dia kena hadisnya besar lagi, hebat lagi. Tapi kalau untuk buat benda setara-setara ni rendah-rendah tak apa boleh. Begitu juga hak ni pun. Begitu juga hak ni pun. Tapi kena rakyat molek lah. Rakyat molek. Jangan sampai masyarakat dia jadi takut sangat sampai tak sering ngapal Quran. Kalau seperti tadi rakyat secara terperinci dengan molek gitu, insya-Allah tak apa. Tak ada orang akan takut untuk mengapa Quran. Tapi kalau tengok hadis ni secara sepintas lalu, secara zahir dia nampak umum sangat. Siapa pun ma min imri'in nakira fi siyaqin nafi. Tak ada siapa
Wah, kalau nak masuk tidak sengaja lagu tu dengan sebab kelemahan manusia, Nabi pun ada terlupa. Apa Nabi masuk lagu ni juga kau? Sebab ma min imri'in, ma tu nafi, imri'in nakirah, di halaman nafi. Lepas tu ada min pula untuk takkid, menunjukkan tak ada siapa pun kecuali hak lagu ni. Lepas pada tu thumma yansah, kemudian dia terlupa. Terlupa tu terlupa lagu mana? Tak ada perincian, tak ada jelas molek. Tak ada jelas molek. Dengan sebab itu kita kata bukan hak tidak sengaja, tidak pisah. Hak tu yang dimaksudkan di sini. Kalau ya pun, kalau ya pun. Yang jadi sebab hadis ini jadi dhaif, tidak kuat tu apa sebabnya? Sebabnya kalau kita perhati di sini, yang pertama Yazid bin Abi Ziyad an Isa bin Fa'id. Itu perawi tu. Dari segi sanadnya itu dia perawi. Isa bin Fa'id, dia meriwayatkan daripada Sa'ad bin Ubadah fil ladzi yansal Quran, berhubung dengan orang yang terlupa Al-Quran. Wa qila an rajulin, ada setengah ulama kata dia ni bukan meriwayatkan terus daripada Sa'ad bin Ubadah, tapi daripada satu orang lain. An rajulin, memang betul ada hak tu. Seperti yang kita baca tadi dalam Musnad Ahmad ada. Dalam Musnad Ahmad, mana Isa bin Fa'id tu dia ambil an rajulin, daripada seorang lelaki. Seorang lelaki tu ambil daripada Sa'ad bin Ubadah. Seorang lelaki tu dalam Musnad Ahmad tadi kita sudah baca tadi, dia kata aku bukan dengar sekali, bukan dua kali. Sa'ad ni royak. Dia kata dia dengar Nabi SAW kata gini-gini. Baik, siapa kau? Satunya Isa bin Fa'id tu sendiri tu tak boleh pergi dah. Tu. Dia tu sendiri tak boleh pergi dah. Isa bin Fa'id mengikut ulama rijal hadis, dia tak dengar apa-apa daripada Sa'ad bin Ubadah. Wala adrakahu, dan dia tak ada pun dengan Sa'ad bin Ubadah. Dia tak ada. Dia tak ada nak dengar lagu mana. Sebab itulah. Tapi tidak salah dari segi riwayat itu. An Sa'ad, sebab dia riwayat secara an-anah. Riwayat secara an-anah ni tidak semesti menunjukkan sanad itu muttasil. Tak apa. Tetapi apabila kita tahu hakikatnya putus, dia tak ada. Kalau ada pun, dia kata dalam Musnad Ahmad itu rajulin, siapa rajul itu? Tak padan dengan satu orang lelaki. Kalau seorang lelaki itu sahabat, tak apa bagi kita. Ini tentu tidak sahabat. Sa'ad bin Ubadah tu, itulah sahabatnya. Rajulin ini ambil daripada ni bukan sahabat. Siapa dia? Selagi tak tahu perawi itu tak lagi. Itu dia dua perkara. Yang ketiganya, ada ulama rijal mengatakan dia ni majhul. Isa bin Fa'id tidak diketahui. Majhul. Bila majhul, tak boleh gilah sanad dia. Dhaif. Perawi tidak diketahui siapa. Tak boleh dalam agama ni. Hak kita nak terima apa-apa ni mesti kena bertanggungjawab. Mesti ada orang hak kita ambil tu siapa dia tu orang setara mana, orang lagu mana. Ni ulama-ulama mengatakan tidak ada orang lain yang meriwayatkan daripada dia selain daripada Yazid bin Abi Ziyad. Selain daripada Yazid bin Abi Ziyad. Dalam Musnad Ahmad itu pun Yazid bin Abi Ziyad juga. Seseorang perawi macam Isa bin Fa'id ini, kalau seorang saja yang ada yang meriwayatkan daripada dia, orang lain tidak diketahui ada meriwayatkan daripada dia, lagu tu orang panggil perawi majhul. Dengan satu orang meriwayatkan daripada dia tidak hilang, orang panggil jahalah dia. Kedudukannya yang tidak diketahui itu tidak hilang. Dia kena sekurang-kurangnya dua orang riwayat. Kedua-dua tu dua orang yang diketahui pula, orang molek pula, baru dia tu tidak majhul. Ni dah seorang ni riwayat daripada dia. Tapi benda-benda yang seumpama ni kan, macam baru ni dari segi targhib tu, orang yang ngaji Quran, suruh meningkat naik tu gini. Lepas tu ada mahkota dipakai atas kepala ibu bapa dia tu. Baru ni kan kita sudah jumpa tu pun dhaif juga. Tapi Imam Abu Daud mari semua dalam kitab dia untuk dipakai di tempat dia yang sewajarnya. Bukan untuk nak kata dah ada dalam Abu Daud maka sahih belaka. Sahih lagu mana? Tak sahih.
tak boleh pergi. Misalnya hak ni tak sahih, siapa dia nak kata sahih? Tak ada seorang pun ulama kata sahih. Tapi apa dia nak mari juga? Bukanlah makna siapa dia ni dikatakan sebagai pendusta. Dah. Kalau pendusta maudhu' jadi. Kalau maudhu' tu tak boleh lah. Cumanya begitu. Tidak jelas mana. Tapi tidak ada sesiapa pun kata dia ni pendusta. Kalau ada orang kata dia ni pendusta, tak boleh. Tak boleh. Tidak. Dengan sebab itu, untuk targhib, bolehlah kita pakai riwayat setara ni. Untuk bagi peringatan, ancaman kepada budak-budak, biar dia beringat, biar dia ambil berat sikit. Boleh hak lagu ni. Tapi untuk dijadikan akidah, memang nak percaya memang ginilah akan jadinya, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Dari segi sanad dia tak dilemah, kemudian dari segi makna dia tu terlalu umum sangat. Terlalu umum sangat. Padahal kalau ia pun tidaklah seumum itu. Tidaklah seumum itu maksud dianya. Gitu. Banyaklah sebab tu kalau kita tengok dalam kelebihan-kelebihan Quran ni kan, kebanyakannya adalah dhaif. Sama ada ala kelebih ke ataupun ala keancaman macam ni ke, kebanyakannya dhaif. Hak sahihnya antaranya khairukum, dulu sudah ada dah, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Cukup dah tu kalau nak kiranya. Sebaik-baik kamu umat ni sampai kiamat ialah orang yang ngaji Quran dan mengajar Quran. Cukup dah tu. Khairukum, sebaik-baik kamu. Sebaik-baik kamu. Tak boleh kau untuk nak jadi hak peringkat ni. Kalau nak kata-kata sebaik-baik kamu orang pergi perang, bukan semua mampu kan? Bukan semua berdaya. Sebaik-baik kamu yang bagi derma gitu kan, bukan semua kaya. Nak ngaji Quran tak boleh. Sebab dia halal. Untuk jadi sebaik-baik. Kita jadi sebaik-baik manusia juga kalau boleh hak ni. Walaupun tak boleh buat hak lain, tak boleh buat. Hak tu adalah yang paling mudah. Paling mudah. Apa nama ni, satu kaedah ataupun cara yang paling senang kepada umat ni. Sebab semua boleh buat. Hak sesak ke, hak tak boleh gimana, hak tak boleh perang, hak tak boleh gapo ke, boleh berlaku. Dan boleh buat sama sepanjang masa. Uzur dah ke boleh. Tapi kalau hak lain-lain tu tak tu. Hak lain-lain tu tak boleh nak buat sepenuhnya kan. Hak ni boleh. Kepada buat baik, kan dalam hadis banyak buat baik kepada dua ibu bapa ke apa. Selagi dia ada, apa kalau dia tak ada? Yalah boleh. Pahala dia jaga kita, dia gitu gini, siapa sok tak putus ke dia. Hak kita nak buat baik ke dia tu boleh pahala suku pula tu. Nak beri pitih ke dia, nak beri makan ke dia, nak jaga dia, boleh ke? Hak tu tak boleh dah kalau dah mati. Mana hak lain-lain tu adalah gitulah keadaannya walaupun baik. Tapi Quran ni tidak. Sama-sama boleh. Sebab itu dikatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hak tu sahih. Ada lagi, banyak lagi hak sahihnya, tapi hak kebanyakannya kalau kita tengok dalam kitab-kitab fadail, misalnya kitab Syekh Zakaria ke, banyaklah. Maklum selalu, faham selalulah kalau kata kitab fadail dia mesti ada benda-benda lagu tu. Mesti ada. Cuma atas kita lah, kena tahulah keadaan tu. Ni tidak sahih, ni dhaif, ni boleh pakai. Kalau maudhu' tak boleh pakai. Tapi ada juga dalam setengah-setengah kitab fadail tu sampai ke peringkat hak maudhu'. Dia sekadar bubuh dalam tu. Dalam kitab fadail memang dia longgar lah. Untuk kita nak pakai, nak kata oleh kerana dia ulama hadis besar, dalam kitab fadail dia tu ada menunjukkan dia mensahihkanlah hadis tu. Tak boleh kata gitu. Tak betul tu pakai gitu. Mana kita terikat dengan kaedah juga. Pergi mana pun kena pakai kaedah juga. Tak boleh kata buat tahu orang ni maka sahih. Tidak jadi gitu. Macam ni lah, macam ni. Dalam Abu Daud pun dah tidak sahih. Tidak sahih lah. Dengan sebab itu ulama-ulama dalam syarah-syarah semua kata tidak sahih. Tak ada kata sahih. Buat tahu Abu Daud. Muka Abu Daud ni orang besar. Tak ada lah kata.
Hak sahih tetap sahih. Dan hak sebenarnya untuk jadi pegangan kita sudah cukup. Dengan hak sahih-sahih itu saja sudah cukup dah. Hak sebenarnya banyaklah hak yang seumpama ni kan, berkenaan dengan sembahyang. Ada apa ni, kata kalau tinggal sembahyang asar sepo dengan zina dengan ibu, kalau tinggal sembahyang zuhur gitu-gitu, tak perlu tu. Hak tu maudhu' tu. Hak tu tak boleh pakai langsung. Untuk targhib pun tak boleh, tarhib pun tak boleh. Tu. Untuk tarhib fadail pun tak boleh. Haram. Kalau buat juga sebar benda tu dosa. Tu tak boleh. Pada dengan dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pada hak tu. Wail, kecelakaan untuk orang-orang yang bersembahyang. Mana hak sembahyang ni pun kalau tak kena gaya boleh wail juga. Ada ulama kata wail tu neraka. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang masuk dalam neraka saqar ni? Buat kita dulu tak sembahyang. Cukup. Tak sedut raya lah supaya gini-gini ni. Pada dah tu kepada kita. Tak boleh lah mana tak sembahyang apa itu. Maknanya meninggalkan sembahyang dosa besar. Pasal apa? Ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Dosa besar ni tanda dia lagu mana? Kalau tak buat, kalau ataupun sebaliknya kalau buat, ada ancaman berat. Macam neraka gapo tu. Macam hak ni. Macam ni berkusta di hari kiamat saya rasa. Tak ada hujah, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya rasa. Tu sifat dosa besar tu. Tapi masalahnya sabit kau dulu. Lagu mana? Perincian dia, hak tu kena tahu pula. Begitu juga tak lama dah kita nak puasa ni. Ada pula kadang-kadang sembahyang tarawih ni kan, malam ni pahala dia sembahyang tarawih ni supaya gini. Tu tak ada asas. Tu tak ada asas. Memang ada dalam kitab Durratun Nasihin ada. Tapi kitab tu bukan kitab yang muktabar. Dalam tu ada macam-macam. Hak sahih, hak dhaif, hak maudhu' pun ada. Hak tu termasuk dalam hak maudhu'. Tak boleh pakai hak tu. Kalau malas sekian-sekian supaya dengan jihad sama dengan nabi-nabi dulu, mati syahid mana senangnya. Nak buat, nak mati syahid, nak berjual dengan nabi ni, benda tak ada sebelah mana. Sebab kita semayang malas sekian-sekian, semayang tarawih gitu. Jangan, tu dosa. Tak boleh. Walaupun untuk targhib, menggalakkan orang untuk semayang tu kan molek, biar meriah, biar penuh masjid, pakak tak boleh. Agaklah gitu. Jadi kita kena beringatlah. Setengah-setengah tu masih ada lagi, tapi kena pakat royak. Kalau tidak, orang dalam keadaan tak tahu maksud dia tu molek. Kita tidak kata semua orang yang sebar benda tu maksud dia tak molek. Dia tak sedar, dia tak tahu. Tu je, dia tak tahu. Dia ingat kemolek benda tu. Jadi tidak bolehlah setiap yang disebarkan itu mana kita terima selalu. Kena pastikan dulu. Termasuklah walaupun Quran ni memang lebih paling utama, Tuhan paling kenal sekalipun, tengok dulu benda tu lagu mana. Nak pegangan, nak kepercayaan. Siapa tak degil tak boleh ubah dah. Tak boleh. Setara ni tak boleh. Begitulah. Walau bagaimanapun bukanlah ini memberi arti kita dah tak apa agak, tidak ada ancaman lagu ni kita tak apalah mudah-mudah. Tidak nak suruh gitu. Kita kena ingat Quran itu yang paling bernilai, paling berharga dalam kehidupan ni setelah Allah SWT bui kepada kita adalah tidak pernah sabar sekali. Tak masuk akal kalau orang tu dia orang yang bijaksana, dia akan meninggalkannya terus. Siapa tak boleh nak baca, tengok pun tak pernah sabar. Nyatalah dia memang dia berasa tak ada rega benda tu. Selama ni seseorangnya rugi dia mengaji. Kalau siapa lagu tu berat tu. Berat, janganlah jadi gitu. Sebab benda ni memang berharga. Ada kesedaran lagu tu cukup. Tak payah dah duduk eret-eret benda-benda hak tidak sahih nak buat pegangan. Lepas tu siapa jadi takut ancam masyarakat, siapa orang tak sehingga apa Quran, bukan dia tu. Kerana benda-benda gini. Tu benarnya. Oleh kerana bab selepas ni mungkin jadi panjang, kita kena berhenti sekat itulah. Allah